Karamjit Singh nama yang tidak asing lagi dalam arena sukan permotoran rally. Selain digelar sebagai legenda pelumba rally negara, beliau juga muncul sebagai pelumba yang paling disegani di Asia. Memulakan karier secara profesional sejak 1985, beliau yang dikenali sebagai The Flying Sikh kini telah memenangi banyak kejohanan di peringkat nasional dan antarabangsa. Lebih manis dan membanggakan, anak jati Kuala Lumpur itu dinobatkan sebagai pelumba rally nombor 1 di Asia Pasifik. Pada 1985, Karamjit telah membuat penampilan sulungnya dalam Castrol Daylight Rally dengan menaiki kereta Peugeot 404 milik bapanya. Seterusnya pada 1988, beliau menyertai Petronas Neon Racing PERT sebelum memperolehi kemenangan besar pertamanya dalam kejohanan rally Malaysia pada 1993 menerusi Proton Iswara Turbo pacuan 4 roda. Menjelang 2005, Karamjit bermasalah untuk mencari penaja kejohanan selain tidak berpeluang untuk menyertai sebahagian daripada perlumbaan dalam kejuaraan rally Asia Pasifik FIA. Lebih parah, pasukannya sendiri tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai kos mekanik dan penyelenggaraan kereta sehingga isu tersebut mendapat liputan meluas daripada beberapa akhbar utama di Malaysia. Pada 2011, Karamjit menyertai pasukan Proton R3 Rally sehingga tahun 2015 dengan ia menjadi titik tolak kepada lebih banyak kemenangan Karamjit dalam sukan itu di Malaysia. Apabila Zijang Gili mengambil alih Proton pada 2016, sukan permotoran rally mula suram sehingga mendorong Karamjit meninggalkan pasukan dan berusaha mendapatkan kereta perlumbaan secara persendirian. Sejak daripada itu, beliau berusaha sedaya upaya untuk mencari penaja bagi menyokong perlumbaannya sehingga 2018. Setelah beberapa tahun menyepi, Karamjit kini berpeluang untuk kembali aktif dalam sukan itu di bawah penajaan baru Cisco Racing. Beliau bakal bersaing dalam kejuaraan rally Indonesia dan kejuaraan rally Asia Pasifik APRC sekaligus kembali mewarnai dunia rally antarabangsa. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, seperti biasa, Sukan Plus Close Up akan mengupas perkembangan terkini sukan negara dan pada kali ini kita akan bersama dengan juara dunia sukan permotoran rally. Saya perkenalkan kepada anda, Karamjit Singh, pelumba rally negara. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih kerana sudi bersama saya dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, pertama sekali mungkin Karam boleh ceritakan sedikit latar belakang Karam sebagai seorang pelumba rally di Malaysia ni. Okey, saya rasa tahun 82, masa tu umur saya 20, kawan saya ada bawa satu video rally lah. Saya tak pernah, sebelum tu tak pernah tengok rally. So masa lepas tengok video itu, selama 1 jam video itu di rally di England, RAC Rally, dan pemandu masa itu yang rally nama dia Ari Watanan. So memang daripada masa itu dia dah jadi idola saya dan saya ikut perkembangan dia, rally dia. Dan selepas tengok video itu, saya dah bagi tahu semua kawan saya nak jadi macam dia. Dan nak jadi juara dunia macam dia juga. Ya. Baik. So selepas itu memang saya cuba belajarlah tentang pasukan rally ini dan saya pergi tolong penganjur di rally di Malaysia. Saya tolong mereka dan belajar semua rally, tentang rally ya. Okey, baik. Setiap atlet biasanya ada background story bagaimana mereka boleh terlibat dengan sukan yang mereka sedang ceburi ketika ini. Jadi untuk Karam sendiri, bagaimana boleh terlibat dengan sukan ini sejak berumur 10 tahun? Dan dalam banyak-banyak sukan, kenapa sukan rally? Okey, sebenarnya umur 10 tahun masa saya pertama kali memandu kereta makcik saya, Peugeot 204. So dalam menceburi sukan rally, actually perlombaan saya yang pertama masa itu umur saya 23 tahun 85 ya, di Castrol Daylight Rally. So sebab tengok video itu kan yang bagi saya yang memang saya nak jadi pemandu rally lah. Ini dah jadi pekerjaan saya lah. Ya. Baik, di sebalik kejayaan Karam sebagai pelumba rally negara, siapa sebenarnya individu yang Karam jadikan sebagai inspirasi untuk sampai ke tahap ini? Memang Encik Ari Watanan yang saya tersebut tadi kan, juara dunia tahun 81 kalau tak salah saya. Ya, dan saya juga dapat jumpa dia banyak kali
masa berlumba di seluruh dunia. Tapi kali pertama saya jumpa dia di Malaysia juga tahun 94 bila beliau datang untuk buat promosi untuk minyak total, dan kita berlumba sekali dan dia telah menang saya 1 saat ya masa itu. So saya lagi pun saya tanya dia macam mana cara saya memandu, dia duduk sebelah saya memandu, dan dia cakap sama saya tak boleh ajar you apa-apa pun, sebab you sudah, cara you memandu memang sudah betul ya. Okey, baik. Karam, dalam sukan rally di Malaysia boleh dikatakan sebagai sukan yang kurang mendapat perhatian ataupun kurang mendapat tempat, khususnya di negara kita sendiri. Jadi bagi Karam, mengapa perkara ini berlaku sebenarnya? Sebenarnya pada tahun 80-an dan 90-an Malaysia memang jadi negara yang diayalukan, semua dari peserta dari seluruh negara dunia datang ke Malaysia untuk memandu rally. Saya rasa kurang sokongan daripada sponsor ke, tapi masa itu saya sebagai pemandu rally, selepas saya bersara, saya nak naikkan balik Malaysian Rally Championship kepada masa dululah. Ya. Okey. Baik, Karam, baru-baru ini saya difahamkan Karam memperoleh gelaran kejuaraan kebangsaan ke-17 pada usia 60 tahun. Memenangi kejohanan Rally Nasional Malaysia MNRC 2022. Satu pencapaian yang kita katakan hebatlah untuk usianya semakin meningkat. Jadi sebenarnya bagaimana Karam mengekalkan motivasi dari segi fizikal dan juga mental untuk terus bersaing dalam kejohanan rally ini? Okey, sebab saya boleh cakap rally dalam darah saya lah. Saya memang tak boleh berhenti, dan ini juga pekerjaan saya sejak tahun 88. Ya, saya memandu untuk Petronas Ion Racing Team untuk 17 tahun berturut-turut, dan selepas itu masa pasukan ini tak ada lagi kan, saya terpaksa jadi privateer, beli kereta sendiri dan memandu, dan daripada tahun 2006 sampai 2011 saya gunakan kereta saya sendiri, dan start 2012 sampai 2015 masuk balik kepada pasukan Proton R3, memandu Proton Satria Neo untuk ya. So memang saya memang tak boleh berhentilah daripada ni. Saya rasa sampai saya umur 70 pun masih saya rasa nak memandu juga. Ya. Ya. Okey, baik Karam. Saya difahamkan track rally di setiap negara berbeza-beza, termasuk di Malaysia dan juga di negara-negara lain. Ya. Jadi di negara mana sebenarnya menjadi kegemaran Karam dari segi track rally itu sendiri? Okey, pertama New Zealand. Okay. New Zealand memang semua pemandu pun minat perjalanan mereka sana, dan lagi satu Finland adalah disebut sebagai rally yang laju sekali di dunia. Sampai kita boleh 200 lebih kilometer sejam dalam hutan. Dan lagi satu ya di Sweden. Okay. Sweden adalah rally salji. Dan memang saya minat memandu atas salji dia. Ya. Apa perbezaan memandu di atas salji dengan di Malaysia, di track rally di Malaysia sendiri? Saya rasa Malaysia kalau hujan lagi sukar untuk memandu sebab sangat licin di Malaysia. Dan tapi perbezaan di Sweden macam salji, dia start sampai ujung memang licin. So kita kena macam sliding banyak, drifting banyak ya. So memang sukalah memandu macam tu ya. Lebih mencabar. Ya. Okey. Baik Karam, baru-baru ini saya difahamkan Karam mengambil keputusan untuk ucapkan selamat tinggal kepada Proton Gen 2. Kereta yang dibeli sejak tahun 2017 selepas tidak lagi mendapat sokongan daripada Proton. Jadi Karam berancang untuk beralih kepada Pro2 Myvi. Mungkin Karam boleh komen sedikit mengenai keputusan tersebut. Okey, tahun 2017 saya umur saya masa tu 55, dan saya dapat ambil wang EPF saya. So saya buat cadangan untuk, sebab saya lebih tahun sebenarnya saya memandu kereta Proton. So saya ingin nak beli Proton juga. So
masa itu Proton Gen 2 ini ada dijual. So saya beli dan ubah suai balik, repair balik, dan sampai sekarang memandu kereta ni dah 6 tahun, dan tapi kereta ni dah rasa dah tua sangat lah. Spesifikasi dia pun kira teknologi yang lama, so tak cukup untuk kereta moden sekarang kan. Lagi kecil, lagi ringan, dan engine lagi power, dan dia punya kotak gear pun ada lagi baguslah berbanding dengan kereta Gen 2 yang lama ini. So sebab tu saya buat keputusan untuk tukar, dan majikan saya, bos saya sponsor dari Cisco Racing, buat cadangan. Kenapa kita boleh try lah Myvi. So saya pun ingat Myvi pun kira boleh juga, sebab dia punya size memang tepat lah untuk sebagai kereta rally ya. Sebab kereta rally di dunia sekarang semua sama size macam Myvi juga. Kecil dan kecil, compact. ya. Okay. Hatchback, tak ada besar kan. So saya pun kita akan cubalah sekarang, kita akan buat satu Proton Myvi, Pro 2 Myvi, rasa pacuan 4 roda turbo. Baik, jadi Proton Gen 2 selepas ini bagaimana keadaannya? Disewakan ataupun bagaimana? Saya rasa ada sekarang ada orang memang minat nak beli. Ada orang yang sudah kontak saya nak jual ke. So saya ingat belum lagi lah, tak nak jual lagi. Saya mungkin akan sewa kepada pemandu dari luar negara, atau kalau saya harap kalau dapat sponsorship, sumbangan daripada Poro 2 ke apa, dan sponsor lain, mungkin saya akan simpan kereta ini untuk ajar pemandu Malaysia, dari pelapis, untuk kira pelapis lah untuk saya. Jadi kereta ini ada sentimental value kepada Karam, betul? Mesti ya, memang ada sentimental. Sentimental value yang bagaimana tu? Mungkin dari segi bersama-sama dengan Karam untuk menciptakan kejayaan ke, atau macam mana Proton Gen 2 ini? Actually sebab kereta Proton, saya memang ada sentimental value untuk kereta jenama Proton ya, sebab dah lama saya memandu, start daripada Proton Saga 1.3, lepas itu 1.5 dan 1.6, dan start dapat 2 tahun 93 Iswara Turbo 4-wheel drive. Selepas itu Wira, Satria Neo. So ialah memang sentimental lah ini jenama Proton kepada saya ya. Baik. Pro 2 Myvi yang kita katakan tadi yang bakal digunakan oleh Karam untuk perlumbaan selepas ini. King of the road lah kalau kat Malaysia kita katakan. Yeah. Jadi kenapa Pro 2 Myvi sebenarnya? Apa keistimewaan kereta tersebut kepada Karam sendiri sebagai pelumba rally negara? Yang saya cakap tadi kan, memang sebab saiz dia memang sesuai untuk jadikan kepada kereta rally yang kira yang moden macam sekarang yang ya. Baik, saya difahamkan untuk kos pengubahsuaian Pro 2 Myvi itu sendiri, kalau mengikut spesifikasi perlumbaan antarabangsa, boleh mencecah sehingga RM800,000. Jadi bagaimana Karam melihat ini sebagai satu pelaburan yang berbaloi? Kita akan cuba jumpa dengan pihak Pro 2 dan kita harap mereka akan bagi kita sokongan dan sumbangan kewangan untuk kita terus menyertai rally di Malaysia dan juga di Asia Pasifik. Dan tapi macam mana pun kita akan buat kereta inilah, sebab saya pun sekarang kira nak excited lah. I nak memandu kereta ni, nak cuba tengok macam mana. Dan, selepas beberapa tahun dengan Proton Gen 2, betul? Baik. Pada Jun depan, Karam akan bersaing dalam kejuaraan Rally Indonesia dan bercadang untuk kejuaraan Rally Asia Pasifik APRC juga. Bagaimana persiapan setakat ini selepas mengambil kira peralihan jenama kereta?
dalam perlumbaan selepas ini? Okey, rally yang pertama di Malaysia, Malaysian Rally Championship saya rasa bulan Jun ini, tapi di Indonesia pusingan pertama adalah bulan Mac. Okey. Ya. Dan kita memang takkan siap lagi. Mungkin bulan April kereta ini akan siap. So target kita untuk pertama kali kita gunakan kereta ini ialah pada bulan Jun di Malaysia. Pusingan pertama Malaysia. Di Indonesia mungkin kita akan sewa kereta di sana ataupun ambil Proton Gen 2 saya balik kepada sana, sebab tahun lalu kita memang ada menang 3 pusingan rally di Indonesia. So ya. Jadi kalau anda kata di Indonesia ingin sewa kereta, jadi kereta yang bagaimana akan Karam sewa bila kejuaraan di sana berlangsung? Okey, di sana ada banyak kereta moden, kereta yang R5, AP4, prototype, banyak kereta. So kereta ini memang moden dan memang taraf yang tinggi sekali kira dia. So I pun memang minat nak memandu kereta macam tu. So tengoklah macam mana sana ada banyak pasukan yang minat saya memandu untuk mereka juga. So mungkin mereka akan bagi saya kereta percuma lah untuk memandu. Ya. Okey. Baik. Terdapat perancangan sebenarnya untuk memandu Iris R5 dari United Kingdom, tetapi kos yang tinggi menyebabkan rancangan itu terpaksa dihentikan. Adakah faktor kewangan menjadi halangan utama kelangsungan sukan ini bagi Karam sendiri? Ya, memang kewangan yang masalah yang besar sekali untuk kita. Tapi tahun 2019 kita dah cuba nak beli kereta ini, tapi masih dalam masa tu masih dalam dalam discussion, tapi malangnya 2020 COVID datang, so dia 2 tahun kita tapi dapat buat apa pun. Dan so ini memang masalah kewangan lah, sebab kereta 900,000, spare part untuk 6 pusingan rally 600,000, dan belum kira kos untuk mekanik dan untuk hantar kereta ke tiap-tiap negara. So kos memang banyaklah, 2 juta lebih at least kurang-kurang. Baik, jadi saya boleh katakan sukan rally ni sebagai satu sukan yang mahal, betul? Sukan motorsport memang, mana satu sukan bermotor memang mahal. Macam saya rasa rally lagi murah daripada macam Formula 1 ataupun touring car. So rally kira mahal, tapi bukan mahal macam dalam kira touring car ataupun Formula 1. Baik, masih mengenai isu kewangan ya. Kereta yang telah siap mengikut spesifikasi perlumbaan antarabangsa dijual pada harga RM900,000. Contohnya seperti yang kita katakan tadi, Iris R5. Tapi tanpa sebarang alat ganti. Jika dilengkapi dengan alat ganti akan melebihi RM1.5 juta. Bagaimana Karam berhadapan dengan demand yang tinggi dalam sukan rally ini, dengan Karam dah lama pun menceburi sukan ini? Ya, okey, masa saya memandu untuk Petronas Ion Rally Team, racing team, kerja saya hanya memandu saja, bukan masa itu Datuk Razak Daud yang kira manager Petronas Ion Rally Team. Dia yang cari sponsorship dan semua daripada Petronas ke, dari Proton ke, daripada Menteri Belia dan Sukan, juga daripada Malaysia Airlines ke, daripada Tourism Malaysia. So kerja saya hanya untuk memandu saja, dan yang lain dia yang beres lah, dia yang jaga. So masuk selepas pasukan itu dah tiada, saya jadi privateer balik, beli kereta sendiri. Memang sukarlah untuk kita menyertai Asia Pacific Rally Championship, sebab kos ni memang tinggi. At least kurang-kurangnya 3 juta lah seluruhan. Kalau nak kira nak bayar mekanik, nak hotel ke, flight tickets ke, semua entry fee ke, macam-macam. So
Tapi saya harap tahun ini ataupun tahun depan kita memang boleh menyertai semua pusingan di Asia Pasifik. Baik, Karam, kita throwback sikit. Beberapa tahun lalu COVID-19 melanda negara kita, terutamanya sektor sukan juga terhenti seketika dengan adanya PKP dan banyak lagi. Jadi bagaimana Karam menjalani latihan ketika itu dan bagaimana nak mendapatkan kembali momentum selepas kejohanan rally semakin rancak diadakan sejak akhir ini? Masa itu ya saya bersenam di rumah saja. Tak keluar sebab tak boleh keluarkan, tapi di rumah saya ada bicycle, ada treadmill. So macam tu hari-hari saya at least 2 jam ya. Tapi masa itu makan banyak juga. Daripada makan dua kali sehari tapi makan 4 kali sehari. So ya. Tapi memang hari-hari pun bersenam ya. Okey. Ya. Baik Karam, sebelum kita akhiri Sukan Plus Close Up minggu ini, mungkin Karam boleh kongsikan sedikit harapan Karam sebagai pelumba rally negara dan mungkin sepatah dua kata kepada penyokong yang tak jemu menyokong Karam daripada dulu sampailah sekarang. Okey. Untuk tahun ini harapan saya ialah untuk menyertai beberapa pusingan Asia Pacific Rally Championship dan juga seluruh 4 pusingan di Malaysia dengan Pro 2 Myvi yang baru itu, dan kepada semua peminat saya di luar sana, saya ucap terima kasihlah sebab sokong saya daripada tahun 90-an sampai sekarang, dan juga bagi saya semangat untuk terus menyertai pusingan rally, bidang rally di Malaysia. Terima kasih. Baik, mengenai pencapaian Karam pula, sepanjang karier sudah banyak kemenangan yang dikecapi, terutamanya untuk negara. Dalam banyak-banyak kejayaan tersebut, yang mana paling bermakna untuk Karam setakat ini? Saya rasa tahun 2002 lah, sebab masa itu kita jadi juara Asia Pacific dan juga juara dunia di grup band ya. Baik. Baik, itu dia perkongsian pelumba rally negara kita, Karamjit Singh. Terima kasih Karamjit kerana sudi bersama Sukan Plus Close Up minggu ini. Kita doakan karier Karamjit terus berjaya pada masa akan datang. Terima kasih. Baik, sekian saja untuk Sukan Plus Close Up minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam hormat.